Baik. Maka pagi ini kita akan menyambung pada hadis yang seterusnya, yaitu pada hadis yang ke-23 dengan sifat tawadhu'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid dharain amin. Allahumma amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala pada hadis yang ke-25 dengan tajuk dunia adalah penjara wali-wali Allah dan syurga musuh-musuh Allah. An Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala Jibril alaihi wassalatu wassalam fi ahsana ma kana ya'tini fi surah faqala inna Allah yaqarrika salam ya Muhammad fayaqulu lak inni qad awhayta ila ad-dunya an azari وتكدري وتضيقي وتشديدي على أوليائك يحب لقائي فإني خلقتها سبحان لأوليائي وجنة الأعداء رواه البيهقي. Daripada Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril turun menjumpaiku dalam bentuk rupa yang terbaik sepanjang dia menjumpaiku. Dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya aku telah mewahyukan kepada dunia untuk mempersempit para wali-waliku semasa hidup di dunia, supaya mereka rindu untuk berjumpa denganku. Maka sesungguhnya aku menciptakannya sebagai penjara bagi wali-waliku dan syurga bagi musuh-musuhku. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi hadis pada pagi ini, hadis menceritakan tentang perihal satu makhluk Tuhan yang namanya ad-dunya. Dunia ada dua definisi. Satu, dunia yang kita lihat pada hari ini yang penuh dengan pancaroba, yang penuh dengan kenikmatan yang melalaikan. Apa yang sedang kita hadapi sepanjang kehidupan kita. Adapun definisi kedua itu ialah barang yang menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Itu pun dipanggil dunia. Contoh dunia yang kata jauhkan kita daripada Allah Ta'ala, itu mana dia? Dunia iaitu pekerjaan ataupun urusan kita yang kita laksanakan sehingga kita lupa ketaatan kita pada Allah. Itu sebenarnya dipanggil dunia. Adapun dunia yang dimasukkan di sini ialah fata morgana ataupun hayalan-hayalan keindahan yang ada di atas muka bumi. Ini masuk dunia di sini iaitu dunia bumi. Itu dia kata nazala Jibril alaihi wassalatu wassalam, telah turunlah Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam bi ahsani, pada sebaik-baik makana ya'tini fi surah, iaitu telah datanglah Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam dengan sebaik-baik rupa, dan tidaklah Jibril itu apabila datang kepada aku, beliau itu akan datang dengan rupa yang baik. Dan Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat sepanjang hidup Nabi melihat Sayyidina Jibril itu dengan rupa sebenarnya adalah sebanyak 3 kali dalam satu riwayat, insya-Allah. Iaitu pertama ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Ketika mana Nabi SAW turun daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada Gua Hira, kan Nabi dipeluk. Pada ketika itu dipeluk oleh Jibril dan Nabi SAW turun daripada Gua Hira tadi berlari nak balik. Kemudian di pertengahan jalan dia dengar ada suatu suara manggil, ya Muhammad. Aku menoleh ke kanan. Ya Muhammad, aku menoleh ke kiri. Dan aku tidak dapati apa-apa yang ada. Maka dia mengatakan, ya Muhammad. Maka aku mendongak ke langit dan saat itu aku melihat Jibril dengan rupanya yang pada ketika itu sedang duduk di atas kerusi daripada permata hijau. Lalu aku ketakutan dan aku berlari pulang ke rumah.
Sehingga sampai di rumah aku menyuruh ahli rumahku untuk menyelimutkanku. Aku katakan zammiluni, zammiluni. Itu sebab bila perbahasan, apakah hadis pertama Nabi SAW? Hadis pertama Nabi SAW iaitulah zammiluni, zammiluni. InsyaAllah. Selimutkan aku, selimutkan aku. Kenapa? Kerana setelah ia menjadi Rasul, itu perkataan pertama dia. Tabarakallah ta'ala. Selesai jadi Rasul, dia pun balik, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Maka datang sekali Jibril, wahyu kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala pun mengatakan, Ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu beri peringatan. Allah. Jadi itu pertama kali. Kedua kalinya ketika mana? Ketika Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam membawa Nabi Isra' dan Mi'raj. Ketika bawa pergi Isra' dan Mi'raj. Dan yang terakhir dalam riwayat kata, iaitu ketika wafatnya baginda sallallahu alaihi dibawa bernama ruhnya baginda sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut. Periwayatan mengatakan 3 dan ada yang mengatakan 4. Subhanallah ta'ala. Ada yang mengatakan 4 juga. InsyaAllah ta'ala. Bila mana? Ketika mana dada Nabi dibelah oleh Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam alaihi. Ala kulli hal. Tetapi apa yang Rasulullah nak bagi tahu, Jibril kalau datang kepada aku, bertemu kepada aku, kebanyakannya Jibril itu akan datang fi ahsan, iaitu dengan rupa yang terbaik. Bahkan Sayyidina Jibril ni kalau datang kepada Rasulullah berbentuk manusia, dia akan jadi manusia yang paling terbaik dalam kalangan Arab. Tabarakallah ta'ala. Maka faqala innallaha yaqarri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ataupun mengucapkan yuqarriuka, iaitu menyebutkan, menyampaikan, membacakan salam ya Muhammad, membacakan salam ke atas engkau wahai Muhammad. Lalu dia mengatakan inni qad uhita ila dunya, maka sesungguhnya aku telah mewahyukan kepada dunia untuk mempersempitkan sekalian para wali-waliku semasa hidup di atas dunia. Itu sebab para wali ni, mereka ni kalau hidup di atas dunia, Masya Allah, mereka sentiasa berharap pulang kepada Tuhan. Kerana sempitnya dunia ni. Berapa sempit dunia ni bagi mereka, sebagaimana sempitnya seseorang perbandingan antara perut mak dengan dunia. Maka sempitnya perut mak itu tadi dapat kita kebebasan bila lahir ke dunia. Dan begitulah perumpamaan dunia pada para waliullah. Saiz dunia ini tidak ubah seperti rahimnya ibu. Sedangkan mereka nak keluasan negeri akhirat. Nak pergi negeri akhirat, nak rasa luas negeri akhirat itu tadi. InsyaAllah. Maka itu sebab kata baginda Nabi SAW, ad-dunya, bahawa dunia ini tadi mempersempitkan waliku. Sempit di sini apa dia, Masya Allah? Iaitu membebankan. Iaitu mendatangkan ujian, kegusaran dalam hati mereka agar berlaku keadaan para wali ini sentiasa sentiasa syauqan, iaitu sentiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi aku mewahyukan kepada dunia untuk mempersempitkan para waliku. Bahkan ada dalam satu hadis Nabi yang lain apa? Ad-dunya sijjul mu'min ad-dunya sijjul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia ini ialah penjara bagi orang mukmin, sedangkan ia syurga bagi orang kafir. Orang kafir memang seronok. Memang tak salah kalau orang-orang kafir itu bertungkus lumus mengumpulkan kekayaan dunia. Sebab inilah syurga mereka. Allah. Sedangkan bagi orang yang mukmin, orang yang beriman itu, ini bukan tempatnya untuk kita mengumpul kekayaan, mengumpul harta dunia, untuk kita megah-megahkan. Tetapi apa yang kita kumpulkan tidak lain tak bukan hanyalah bekal semata-mata untuk menambah aset akhirat. Itu sebenarnya. Kalau kita kaya di dunia salah? Tak salah. Tapi kita gunakan kekayaan dunia kita untuk bekal akhirat kita. Kita kaya di dunia salah? Tak salah. Kita gunakan kekayaan dunia kita untuk menegakkan agama Allah. Itu dia. Kaya dunia ni, siapa orang paling kaya atas dunia ni? Kita kata siapa orang paling kaya atas dunia ni? Kita kata Qarun. Qarun punya kaya tu tiang emas dan sebagainya. Tak. Walaupun Quran cerita Qarun tu kaya, tetapi hakikat kita kata Qarun tu tak kaya. Kenapa? Kayanya berkesudahan. Dia habis. Dia mati. Sebelum dia mati, Tuhan jadikan apa? Allah Muhammad, harta ni tenggelamkan dalam bumi dengan dia. InsyaAllah. Maka waris-waris dia semua tak dapat harta tadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Siapa lagi kaya? Ya tabarakallah ta'ala. Kaum Nabi Hud.
Kerana mereka kaum yang pandai berniaga. InsyaAllah. Kaum yang mula-mula berniaga. Apakah kaya? Kaya mereka tapi berkesudahan. Tapi hari ini kita dapat contoh, orang paling kaya, orang yang paling cinta kepada akhiratnya. Tidak lain tidak bukan antaranya Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman walaupun dia mati, harta dia masih bergerak sampai hari ini. Subhanallah ta'ala. Sampai hari ini harta dia masih bergerak. Ini teknik ataupun cara orang Islam menguruskan harta. Bila dia telah mati, hartanya masih lagi berlegar-legar di atas muka bumi. Itu dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Seperti infak dan sedekah. Subhanallah ta'ala. Dia dah mati dalam kubur dah 40 tahun dulu. Tapi masjidnya tiap-tiap hari ada bunyi azan lagi. Subhanallah ta'ala. Dia dah mati dah lebih kurang dalam 1400 tahun dulu. Tapi banyak lagi institut-institut pendidikan yang dibiayai oleh hartanya. InsyaAllah. Dia dah mati 1400 tahun dulu. Tetapi banyak lagi kebun-kebun tamar dan telaga-telaga yang boleh membekalkan air pada orang yang datang ke Madinah. Orang yang datang ke Makkah. Nak makan, nak cicip kurma yang ditanam oleh Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu ta'ala. Ni, insyaAllah. Kita kadang-kadang duduk beli dunia kita. Nabi SAW tanam pokok durian untuk anak cucu. Kita mati baru 3 tahun. Sudah ditebang pokok durian. Jualnya apa nama batang durian. Subhanallah ta'ala. Masya Allah. Tanah nak apa? Nak jual pada developer. Kita nak buat perumahan. Subhanallah ta'ala. InsyaAllah. Tak sampai kebajikan. InsyaAllah. Sebab ini kata Nabi SAW. Dunia ini dipersempitkan untuk para wali. Tetapi mereka mengambil kesempatan di atas dunia ini untuk menambahkan bekal akhirat. Dia tidak gusar dengan masalah dunia. Ini seseorang itu tadi kata guru mulia kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abu Bakar bin Salim at-Ta'allah wa ra'a, kata dia apa? Sesungguhnya martabat seorang mukmin itu ialah dia tidak akan mempedulikan pandangan manusia terhadap dirinya selama mana dia tahu pandangan Allah kepadanya baik. Mana dia tahu dia dapat melaksanakan ketaatan pada Allah. Alhamdulillah, negara orang nak cakap apa, cakaplah. Yang penting sembahyang aku dapat jaga. Nafkah aku dapat luahkan, dapat berikan. Sedekah dapat dilaksanakan. Orang nak kabar lah, mulut dema. Kata pepatah Melayu, mulut payan boleh ditutup, mulut orang siapa boleh tutup? So, InsyaAllah. Itu sebab dunia ni dipersempitkan kepada para waliullah. Kenapa? Kerana sebagai ujian kepada mereka. Uji Allah Ta'ala atas dunia ni tadi kepada para kekasih. Wali ni apa makna wali? Wali ni pelindung. Wali ni siapa dia? Wali ni adalah orang yang memelihara. Allah. Jadi itu sebab mak bapak dipanggil dalam Al-Quran. Al-Quran sebut apa? Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang walimu, hendaklah kamu berlaku ihsan. Jadi mak dan ayah tu antara wali besar. Subhanallah Ta'ala. Bagilah pusing satu dunia sekalipun kita bersalam dengan para awliya Allah Ta'ala. Hatta berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihi wassalatu wassalam. Maka tidaklah seberkat doanya kedua mak bapak. Barakallahu ta'ala. Ini sebut kalau ulama. Doa mak bapak tu yang paling penting sekali. Barakallahu ta'ala. Yang paling mustajab. Itu dia. Dan apa yang Allah Ta'ala jadikan lagi. Sesungguhnya semasa hidup di dunia. Supaya mereka rindu untuk berjumpa denganku. Mati ni pada orang-orang saleh, pada para waliullah Ta'ala ni, kematian itu hanyalah sebuah dinding ataupun sebuah lembaran yang harus dilalui. Mati itu ialah seperti satu lek kertas. Nak dapat tahu cerita muka surga sebelah ni, kena selak muka satu lagi. Jadi kematian bagi orang-orang mukmin itu ialah hanya melepasi selai kertas untuk dapat mengetahui isi akhirat. Subhanallah Ta'ala. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik pada Allah Ta'ala ni, orang-orang yang memang enggan pada Allah, kematian itu dirasakan seperti satu dinding yang cukup tebal. Cukup payah untuk direntasi. Cukup sukar untuk ditembusi. Ini Masya Allah Tabarakallah Ta'ala. Bagi orang-orang yang hatinya tak ada pada Allah. Tapi kalau orang yang hatinya ada pada Allah Ta'ala, maka nescaya mereka ini sentiasa mengidam-idamkannya. Sebagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Pernah disebutkan Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika akhir hayat hidup dia, apa yang berlaku pada dia? Dia diberikan oleh Allah Ta'ala kebaikan dunia. Allah bagi dia kebaikan dunia. Apa dia? Dia dapat jawatan jadi gubernur di Damsyik. Kerana sirah Sayyidina Bilal bin Rabah ni kan disebut dalam kitab Tarikhud Dimash. Bila sebut Tarikhud Dimash, sejarah bumi Damsyik.
Jadi dalam sejarah bumi Damsyik itu diceritakan siapakah gubernurnya ketika itu. Gubernur Damsyik ketika itu ialah Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah Bilal bin Rabah barulah naik Salman Al-Farisi. InsyaAllah. Di Bilal bin Rabah ni, dia ni orang kulit hitam. Di bumi Mekah ketika dulu dia hanyalah hamba yang disiksa. Sampai di Madinah dia ialah setiausaha Rasulullah SAW yang dikasihi. Ketika dia sampai di bumi Damsyik, Allah Ta'ala berikan anugerah pada dia. Diberikan jawatan oleh Amirul Mukminin sebagai gubernur. Di bumi Dimash. Dan apa yang Allah titipkan pada dia, ketika itu isterinya yang cantik. Isteri Sayyidina Bilal bin Rabah ni orang Syria. Orang Syria ni kulit putih melepak. Mata biru. Rambutnya blonde. Blonde orang apa? Coklat perang-perang gitu. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Ketika mana Sayyidina Bilal bin Rabah meninggal dunia, nak syakaratul maut, isterinya ada di sebelah dia. Harta dan rumahnya ada di tepi dia. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Tapi apa berlaku kepada Sayyidina Bilal? Dalam riwayat kata saat kematiannya sangat ia rindu kepada kematian hingga tersenyum tampak keseluruhan giginya ketika dia meninggal dunia. Ketika nak menanti itu dia senyum. Allah, seronoknya. Dia punya saat yang dinanti-nantikan itu. Itu sebab kematian ni sebenarnya bukan sekadar musibah. Kita kata tak kata sekadar musibah. Tetapi kematian ini merupakan suatu kenikmatan seseorang itu terlepas daripada bebanan hukum Allah Ta'ala. Ketika dia mati, dia telah bebas daripada melakukan dosa. Ketika dia mati, dia telah bebas daripada cengkaman dunia. Ketika dia mati, dia telah terangkat daripada segala apa yang berlaku setelah daripada itu, daripada dosa. InsyaAllah. Bahkan, apa yang Allah Ta'ala janjikan, sekiranya ada dia tinggalkan 3 benda, 3 benda tu jadi jariyah yang berterusan kepada dia. Apa dia? Iaitu sadaqatul jariyah, sedekah ni yang berpanjangan. Dia beri sedekah, katalah dia letaknya rehal. Saya sedekah rehal kat sini, wakaf. Diguna dia orang. Kapet dibagi sebenarnya, apa nama Allah SWT. Selama mana dipakai oleh orang. Pahala jariahnya tu mengalir kepada dia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang pernah diajarkan kepada anak-anaknya. Ilmu yang pernah diajar kepada orang ramai. Anak kecil nak makan, kata dia, baca bismillah nak. Baca apa, bah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketua anak tu baca bismillah, pahala dapat ke bapak dia. Anak tu ngajar pula pada cucu, cucu ngajar pada cicit. Selama kalimat bismillah diucapkan oleh zuriatnya ataupun orang lain yang diajar oleh zuriatnya, maka pahala dapat ke dia. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, iaitu doa anak salih yang mendoakan kedua mak bapaknya. Ini pun mentara aja kata dia. Mentara anak hidup atas dunia. Anak hidup, anak boleh doa mak bapak. Nanti kalau anak mati, anak pula nunggu doa anak dia. Kata mak berilah doa cucu aku ke aku sikit. Tak mak. Saya dah kirim untuk mak dulu. Ni cucu bagi kat saya ya. Mak tak boleh dapat lah pula. Sebab apa? Sebab ahli kubur ketika itu berebut-rebut nunggu amal ahli dunia. Kerana cangkatnya. Kerana copoi pula. Kerana singkatnya, masya-Allah, masa untuk beramal atas dunia. Udah nak singkat, kurang pula beramal. Itu yang sedih. Subhanallah ta'ala. Sebab para waliullah, mereka berangan-angan, bercita-cita untuk ke negeri akhirat. Rindu mereka kerana keluasan masanya. Kerana besar nikmat Tuhan terhadap mereka. Dan mereka menuntut janji-janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memungkiri janji. Dan apa yang lagi Allah Ta'ala beritahu? Dan aku ciptakan ia sebagai penjara bagi wali-waliku. Dan syurga bagi musuh-musuhku. Jadi orang Islam tak patut sebenarnya nak iri hati dengan orang kafir kalau dia beri kaya. Kerana itu syurga dia. Tabarakallah Ta'ala anu. Orang kafir pun minta maaf lah. Tabarakallah Ta'ala anu. Demo memang kena kumpul duit banyak. Memang kena kumpul duit banyak. Dia tak boleh mati kalau tak ada duit. Contohnya. Tanah kubur dia aja 100,000. Tanah bukit. Nak beli tanah bukit untuk 1 lot kubur 100,000. Tak ada duit. Paling murah lah tu 100,000. InsyaAllah. 100,000 tu untuk sekangkang kera. Dia kata orang Perak. InsyaAllah. Tapi kalau tak ada duit, apa dia buat? Bakar. Dibakar jadi abu. Boleh tanam? Tak boleh tanam. Duit tak ada. Apa buat? Simpan dalam almari. InsyaAllah. Itu pun 20,000 bakar. InsyaAllah. 20,000 dah bakar. InsyaAllah. Simpan dalam almari tu bukan bakar terus simpan. Bakar simpan tu, simpanan tu disewa.
Almari tu sewa tu 1 bulan 1,000 lebih ke 2,000 untuk sewa. Kalau mereka tak ada duit, jenuh mereka nak letak jasad kat mana. Ni indahnya Islam. Islam kita kalau asal lagi percuma. Kata Nabi SAW, tuntutan orang hidup terhadap orang mati itu 4 perkara. Iaitu dimandikan, dikafankan, disembayangkan dan dikebumikan. Ini Nabi sebut dah apa itu. Cuma bila sekarang ni masalah nak kafankan, kita kena beli kain lah pula. Ya Allah, nak beli kain berapa pula? Biasa kalau kain lah ni kat Pejabat Post RM250. Ya Allah, RM250. Katalah ada urus-urus apa semua dengan keranda betul-betul pusing-pusing RM600 habis. Ya Allah. Nanti nak menguburkan, kata penggali kubur, lah nak bagi berapa, betul-betul. Kata labuh lah RM100-200. RM1,000 tak habis lagi, kata dia orang. Betul-betul. InsyaAllah. Selesai kubur ada. Ada bayar bulan-bulan. Tak maaf ya, tiba-tiba bendahari masjid datang ke rumah-rumah. Bapak kamu tanam di kubur situ ya? Bayar RM50 bulan ni. Betul-betul. Kalau tak boleh bayar, kokek bawa keluar. Ada, pernah berlaku? Tak pernah lagi. Betul-betul. Kubur orang Islam bendahari datang ke rumah, kutip duit. Kamu siapa tanam situ? Bapak, mak semua tanam situ. Lama-lama jadi kita macam orang Mesir kalau kopi tu. Orang Mesir, mak bapak dia tanam mana? Dalam rumah. Allah. Dia koreknya kubur kat bilik mak ayahnya ditanam situ. Allah. Tapi itu dulu. Sekarang apa yang berlaku? Tanah perkuburan jadi rumah pula. Allah. Mak bapak tanam situ, bina rumah terus. Satu family duduk dekat madfan. Itu tanah perkuburan. Allah. Itu sebab jangan hairan, jangan marah. Kalau Tuhan bagi rezeki lebih pada mereka, kerana usaha mereka pun lebih. InsyaAllah. Kalau kita tidak banyak, usaha kita banyaklah. Tapi usaha kita untuk apa? Untuk akhirat kita. Itu yang paling penting. Usaha kita untuk akhirat kita. Sedangkan usaha mereka untuk dunia mereka. Saya pernah tengok cerita Hong Kong. Cerita Hong Kong. Waktu tu, cerita dia mati. Bila dia mati, rohnya dicabut. Jadi ketika dicabut, dia pergi ke perbatasan syurga dan neraka. Jumpa dengan penjaga lah, penjaga roh ketika itu. Kata dia, saya belum sedia nak mati, saya baru kahwin, kata Allah. Saya baru ni kahwin, Allah bagilah saya peluang hidup lagi kan. Apa nama, kamcing hulur sikit bawah meja. Ni di akhirat dia punya hulur pun ada juga bawah meja, jangan tak ada hulur, Allah. Dia hulur kata dewa apa penjaga mereka. Jangan nampak, nanti Tuhan nampak main bawah meja, kata insyaAllah. Mana Tuhan ni buta juga sebenarnya, macam Allah Ta'ala, main bawah meja, hulur macam. Aku bagi engkau hidup, dengan syarat engkau cepat-cepat pergi masuk dalam jasad engkau. Dia pun balik ke dunia. Bila balik ke dunia, apa berlaku? Dia pergi balik ke dunia, dia tengok jasad dia dah masuk dalam apa? Perium tu, yang bakar. Allah. Ketika tu dia nak masuk dalam jasad, orang dah nyala api. Panas dia keluar balik. Aduh, habis jasad dia. Waktu tu ketika tu dia pergi balik ke batasan. Macam mana ni? InsyaAllah. Kata dia, kalau macam tu kau kena cari jasad orang mati yang baru mati. Masuk dalam jasad dia. Apa dia buat? Ni kepercayaan mereka kata hantu. Hantu tu kacau bas. Bila hantu tu kacau bas tu ke tepi jatuh gaung. Jadi ada orang mati. Dia masuk dalam jasad orang mati tu. Dia pun hidup. Dia lelaki masuk jasad perempuan. Balik rumah nak jumpa anak dia jumpa bini tak nak sebab dia perempuan. Kenal, ni perempuan siapa? Aku pun tak kenal. Suami dia dah mati. InsyaAllah. Dah lah dia pasrah, apa dia kata? Baliklah. Jadi dia kena hukum lalu titian sirat. Mereka percaya. Masa saya mengaji dulu dengan almarhumah Ustazah Sa'adiyah dalam bab penilaian akidah. Mereka percaya semua daripada mereka masuk neraka. Semua daripada mereka masuk neraka. Yang masuk syurga ni hanyalah dewa-dewa dan para sami. Ini semua ahli-ahli syurga. Yang dunia ni neraka. So nikmatilah dunia ni sungguh-sungguh. Nanti dekat akhirat ataupun dekat dalam neraka, kamu perlu uang yang banyak untuk sogok malaikat supaya ringankan siksaan. InsyaAllah. Sebab mereka akan bakar duit. Kenapa bakar? Sebab api akan jumpa dengan api. So api akan menelan, dia akan terbit ke api lain. InsyaAllah. Jadi mereka akan dapat duit banyak daripada sana. Ini falsafah kehidupan mereka. Namun kita tidak. Subhanallah. Itu orang Islam. Ada orang yang percaya dengan balasan Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar. Jadi itu sebab ganjaran baik dan buruk itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Itu sebab kita umat Islam bersungguh-sungguh untuk mencari bekal akhirat. Subhanallah. Tapi kalau orang Islam tu enggan, apa kata dia? Alah Ustaz, sembang akhirat. Bila akhirat tu? Ni surah Yasin dah sebut dah. Bila Allah Ta'ala suruh infakkan harta, Allah Ta'ala suruh berbelanja atas jalan Allah, kamu akan dibalas di hari akhirat. Apa jawab mereka? Mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin. Bila hari akhirat tu kalau kamu cakap betul? Bila? Cuba bagi tahu. InsyaAllah.
Mana boleh kita bagi tahu? Itu dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Sebab para waliullah mereka terasa sempitnya dunia dan mereka akan rindu dengan pertemuan di hari akhirat. Insyaallah tabarakallah taala. Baik. Seterusnya memohon dengan menyebut nama Allah taala. Baik. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ملعون من سأل بوجه الله عز وجل وملعون من سئل بوجه الله عز وجل ثم منع سائله ما لم يسأل الحجرا وهو التبراني. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlaknat seseorang yang meminta dengan nama Allah Ta'ala. Terlaknat seseorang yang diminta dengan menyebut nama Allah Ta'ala di hadapannya. Kemudian dia tidak memberi kepada si peminta selama-lama yang diminta itu bukan perkara mungkar. Allah, ini paling takut. Pakai nama Allah, minta. Demi Allah, saya dalam keadaan susah. Berikanlah sesuatu kepada saya. Kita tak bagi. Kata Nabi SAW, mal'un. Mal'un. Terlaknat dan tercelalah orang itu. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Itu paling takut. Sebab Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, maka janganlah kamu menghina para peminta itu ketika mereka sedang meminta. Berikanlah kepada mereka sesuatu walaupun nilai yang sebesar kepala lalat. Walaupun besar kepala lalat nilai tadi. Orang datang minta zakat, tuan-tuan kata kita ke Islam nak sembahyang di petani, kita tak ada sedikit, tolonglah infak kata dia. Ni orang belah-belah petani biasa datang. Kita otak kita ini skamer ni, Allah Taala skamer. Dok, demi Allah kita buat masjid kata Allah. Kalau kita tak bagi, terlaknat kita ketika itu. Allah Taala. Walaupun dia bohong tu dia dengan Allah Taala. Adapun ketika dia meminta kepada kita, wa ammasaila fala tanhar. Ketika ada yang datang minta kepada kamu, maka jangan kamu buat tak indah. Berikan. Jangan kamu hina kepada para peminta itu kerana mereka sudah cukup hina saat meminta. Masa minta tu hina. Ini ustaz-ustaz lagi nak ngomong malu tuan-tuan. InsyaAllah pondok kita nak buat ini. Oh tu malu sebenarnya tuan-tuan. Subhanallah ta'ala anu. Tapi lebih malu kata Rasulullah SAW, lebih hina bila tidak diberi, bila diminta. Berikanlah walaupun nilai yang sebesar kepala lalat. Berapa harga kepala lalat? Kepala lalat ada harga kan? Tak ada pun harga. Jadi mana celuk dalam poket ada 1 sen. Boh je 1 sen. Supaya nanti bila Tuhan tanya ke akhirat, dia minta, pernah bagi? Bagi Allah. Berapa? 1 sen. Duit. Allah takkan petikai. Allah takkan tanya, oh kamu ada 1 juta, 1 sen je kamu bagi. Yang Allah Ta'ala tanya, kamu bagi ke tak bagi? Itu saja. Bagi ya Allah, dah selesai masalah. Tabarakallah Ta'ala. Apa kamu bagi? Ya Allah, Nabi kata bagi kepala nyamuk, saya bagi kepala kambing ya Allah. Ini besar lagi tu. Alhamdulillah. Ya Allah. Nabi sebut kata, janganlah hina para peminta itu kerana mereka sudah cukup hina ketika meminta. Berikanlah kepada mereka walaupun nilai yang sebesar kepala lalat. Kepala lalat bukan lalat. Apa yang boleh diberikan oleh lalat tak ada manfaat pun sebenarnya. Kita nak kata lalat tak ada manfaat. Kalau nak dibandingkan dengan lebah. Lebah tu manfaat besar pada manusia. Lalat pun adalah hikmah dia Tuhan jadikan zubabah ni, bukan tak ada. Tapi nak dikomparekan dengan lebah, lebah lagi banyak manfaat. Kalau kita tahu dalam fakta kajian binatang-binatang ni, lebah dia perlu melalui perjalanan 900,000 kilometer dan perlu menghinggap kepada 1 juta kuntung bunga untuk dapat setengah kilo madu. Untuk setengah kilo madu, lebah kena hinggap pada 1 juta kuntung bunga. Baru dapat setengah kilo madu. Kita beli madu hari ini semudah. Itu sebab saya ingat kata Mak Saleh tu, cerita National Geographic tu kata apa? Sesungguhnya manusia mengambil kesempatan di atas kerja gigihnya seekor lebah. Lebah buat kerja teruk-teruk, manusia pakai toreh, syuk ambil. Allah Ta'ala. Kadang bila dia kenang balik, dia kesian juga. Tapi sebenarnya lebah tu dia hanya mengumpul madu tadi. Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadi kalaulah orang yang meminta,
tidak diberi, maka kita telah menghina si peminta tadi. Maka berikanlah walaupun sebesar kepala lalat. Dan kata Nabi SAW, terlaknat seseorang yang meminta dengan nama Allah Ta'ala. Maknanya, ada orang tu dia suka-suka minta, dia malas nak berusaha. Jadi saya jumpa orang, demi Allah Tuhan saya lapar Tuhan. Padahal dia ada tenaga, padahal dia ada kudrat, tapi kerja dia minta aja. Kata Nabi SAW, terlaknat dia. Kerana ia diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan, diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan, diberikan oleh Allah Ta'ala daya upaya, tetapi ia menjual-jual nama Allah untuk mendapatkan kesenangan dia. Kata Allah Ta'ala. Dia jual nama Allah, Tuhan, demi Allah, Tuhan, demi Allah. Sekarang ni orang menipu, pakai nama Allah Ta'ala berlambak. Kata Allah Ta'ala. Ana mungkin tak jumpa lagi hadis seperti itu. Kata Allah Ta'ala. Kalau jumpa, kata Nabi SAW, mal'un. Mal'un ni apa? Terlaknat, celaka. Mal'un ni mana? Celaka lah. Atau terlaknatlah. Bagi siapa? Man sa'ala biwajhillah. Siapa yang meminta dengan nama Allah Ta'ala Azza wa Jal yang tertinggi sebutannya. Dia jadi pengemis dengan nama Allah. Ini panggil begitu. Wa mal'una, dan terlaknat juga man su'ila. Siapa-siapa yang diminta kepada dia biwajhillahi Azza wa Jal. Diminta dengan menggunakan nama Allah Ta'ala. Tuan-tuan, insya-Allah demi untuk kesejahteraan sama-sama, masjid kita akan buat bilik pengurusan jenazah. Demi Allah, tuan-tuan, kita di masjid kita masih sekarang memerlukan bilik pengurusan jenazah. Marilah sama-sama kita menyumbang. Di taman kita ada 400 rumah. Kalau satu rumah boleh menyumbang RM10, kita akan peroleh tidak kurang daripada kira-kira RM4,000 ke RM40,000 lah. Saya pun matematik lemah lah ni, insyaAllah. Mana boleh dapat lah RM4,000, kita kata, insyaAllah. Kalau dapat RM50 seorang, insyaAllah, kali 4 kita boleh dapat RM20,000. Kita boleh buat satu bilik pengurusan jenazah, kata insyaAllah. Maka didambakan kepada semua supaya menyumbang. Waktu tu dihukum apa? Wajib menyumbang. Sebab atas urusan agama Allah Ta'ala. Ustaz, walaupun dia tak sebut nama Allah, tak sebut, tapi dia sebut atas urusan masjid yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kena bagilah. Kata Allah Ta'ala. Dan apa dia kata? Dan terlaknatlah seseorang apabila diminta disebutkan nama Allah di hadapannya, kemudian dia tak bagi kepada si peminta. Selama mana yang dipintanya itu bukanlah perkara mungkar. Kata Allah Ta'ala. Selama bukan perkara mungkar, minta maaf nak. Kita buat perbandingan, mungkin perbandingan ni agak keterlaluan. Namun saya nampak mudah. Kita melalui satu jalan, kalau kita kenal jalan di Malaysia ni macam-macam. Kita ada lorong Cungah, kita ada jalan Abdul Rahman, Cokit. Kita jumpa orang-orang yang menjual diri mereka. Lalu ketika itu, bang, 30 bang, 30. Kata dia macam Allah Ta'ala. 30 bang, insyaAllah. Maka ketika itu, dia minta, bang, demi Allah 30 je bang. Abang aja 30 je bang, tak banyak bang, insyaAllah. Yang lain tipu bang, kalau cakap 30 dekat atas, nanti insyaAllah dia minta 50 bang. Dengan saya, demi Allah 30, kata insyaAllah. Maka boleh tak kita menolaknya? Boleh menolak dengan nama Allah Ta'ala yang disebutkan oleh dia tadi. Tetapi bang, demi Allah bang, saya tak suka kerja ni bang. Abang bagi saya 30, malam ni saya tak buat kerja bang. Saya balik rumah ni, kata insyaAllah. Wajib tak bagi? Wajib. Atas dua perkara. Kenapa? Yang pertama, kerana dia menyebut nama Allah Ta'ala. Yang kedua, kerana menghindarkan si fulan daripada melakukan kemungkaran. Itu dia. Dia kata, saya memang tak ada duit bang. Kalau bang bagi saya RM30, malam ni saya balik, saya tak ada ni, insyaAllah, tak berhujur, kata Allah Ta'ala. Kena bagi? Bagi. Kata Allah Ta'ala. Tapi hakikatnya, ketika itu Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad, kena pegang hadis yang pertama, mal'una man sa'ala biwajhillah. Terlaknat atau tercelalah kepada orang-orang yang menjual nama Allah untuk dirinya. Allah Ta'ala. Baik. Nanti kita akan sambung lagi. Ada lagi. Wa fi riwayat Ahmad, ala ukhbirukum bi syarrin bariyah? Qalu bala. Qala alladhi yus'alu billahi wa la yu'ti bih. Dalam riwayat Imam Ahmad, mahukah kamu aku beritahu siapa makhluk yang paling jahat? Para sahabat menjawab, ya. Baginda bersabda, iaitulah orang yang dipinta dengan sebutan nama Allah, tetapi tidak memenuhi permintaan itu. Itu orang jahat. Bila diminta dengan nama Allah Ta'ala, maka dia tidak memberi. Itu kadang-kadang para ustaz, pengusaha-pengusaha mahat, pondok-pondok, nasihat juga, masya-Allah, dengan masyarakat pada hari ini, kalau minta kita maklum, kajilah apa kurang. Jangan, tuan-tuan,
Demi Allah tuan-tuan, pondok kita memerlukan nanti kalau yang tak bagi tu kita khawatir dia termasuk hadis ni. Jahat. Contoh barakallah. Kita maklum tuan-tuan, insya-Allah pondok kita ada buka infak kepada siapa yang ingin menyumbang, silakan. Contoh barakallah. Ma'had kita memerlukan untuk pembinaan surau, siapa-siapa yang berkelapangan dapat menyumbang, silalah menyumbang bersama-sama kami. Itu saja. Jangan demi Allah tuan-tuan, kami ni tak ada dana dah, tolonglah kami. Jadi yang tak bagi tu nanti akan dilaknat oleh Allah Taala. Dan kata Nabi, dia adalah orang yang disebut sebagai bisyarril bariyah ataupun syarril bariyah, iaitu orang yang paling jahat di kalangan manusia. Syarri ni buruk, bariyah ni manusia, kejadian makhluk. Makhluk-makhluk yang jadikan Allah Ta'ala kita panggil bariyah. Itu kan ada istighfarnya Rabi'atul Adawiyah. Apa istighfarnya? Astaghfirullah Rabbal Baraya. Baraya itulah bariyah ni tadi. Baraya, sekalian makhluk yang dijadikan Tuhan yang berakal. Kata Nabi SAW, jahatlah mereka itu tadi sekiranya mereka diminta dengan nama Allah tetapi tidak mereka memberikannya. InsyaAllah tabarakallah. Kita akan sambung nanti membaca surah Al-Kafirun sebelum daripada tidur pada siri akan datang. InsyaAllah tabarakallah ta'ala anhu. Sebelum kita tangguh pengajian kita pada pagi yang mulia ini, saya buka ruang soalan kiranya ada yang ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jura. Ada soalan? Kaum ibu? Tak ada ya? Allah. Baik, kalau tak ada sekadar itu saja dahulu pada pagi yang mulia ini. Salah silap tutur bicara saya, apalah yang saya sampaikan. Sekiranya tidak bertepatan dengan murad kita, bersalahan dengan pandangan para ulama, kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Pada barisan ayanda, ibunda, adinda dan kekanda. Bilanya saya menyusun 10 jari, mohon maaf di atas keterlanjuran kata-kata saya. Apalah yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan murad kitab, bersalahan dengan pandangan para ulama. Apa yang saya katakan sebentar tadi tidak bertepatan dengan fatwa yang digazetkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak. Dan saya menyampaikan dengan keadaan yang tidak bertepatan dengan enakmen yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Maka kepada Allah Jalla Jalalul Azam saya minta ampun. Kepada barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para ustaz, para alim ulama, tuan-tuan haji, tuan-tuan lebay, orang tua-tua sesepuh di kalangan kita, saya mohon tegurlah diri saya dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكبر أنثى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal-an. Subhanallah.